Ya, itulah suara si haiwan yang bernama kuda belang ni ataupun zebras. Suaranya agak mengancam juga ya. Kali ni Bonda nak bawa anda semua mendengar cerita tentang kisah si kuda belang. Ada orang panggil dia kuda belang, ada yang ada panggil dia zebras. Apa khabar anda semua? Selamat tengah hari, selamat petang dan selamat pagi untuk anda semua. Di mana saja anda berada. Bonda nak bawa anda bercerita, dengarlah Bonda bercerita tentang si kuda belang ni ataupun zebras ya. Ya, kebanyakan ahli zoologi percaya bahawa belang ni tersebut berfungsi ya sebagai penyamaran. Setengah yang lain pula percaya bahawa ia memainkan peranan dalam interaksi sosial dan bertindak sebagai cara membezakan antara seekor dengan seekor yang lain melalui perbezaan corak belangnya ya. Sebelum ini ramai percaya menyatakan menurut siapa bahawa kuda belang ni ialah haiwan berwarna putih dengan jalur hitam ya. Agak menarik juga. Kadang-kadang kita melihat mereka memakai tas tangan berwarna jalur-jalur seperti kuda belang ni ya. Ya, kulitnya juga mereka buat tas tangan, kasut dan sebagainya ya. Kita pernah lihat kan. Jadi lantaran beberapa kuda belang ni mempunyai perut putih ya. Perutnya putih bagaimanapun, bukti embrio menunjukkan bahawa warna latar belakang haiwan ialah hitam dan jalur dan perutnya putih ialah tambahan saja ya. Kemungkinan besar jalur disebabkan oleh gabungan faktor ya. Belang biasanya tegak di kepala, leher, dahi dan badan utama ya, dengan jalur mendatar di belakang dan pada kaki haiwan tersebut ya. Pelbagai hipotesis telah dicadangkan untuk menerangkan evolusi jalur menarik kuda belang yang lebih tradisional ini ya, berkaitan dengan penyamarannya ya. Belang yang menegak boleh membantu kuda belang ni sembunyi pada rumput dengan mengganggu garisan luarannya. Dia suka menyorokkan dirinya atau menyembunyikan dirinya di semak-semak samun ya, di rumput-rumput tebal. Jadi di samping itu, walaupun ada jarak yang sederhana ya, penjaluran yang menarik bergabung kepada warna kelabu yang jelas ya. Belang boleh membantu untuk mengelirukan pemangsa. Tengok, pandai dia, pintar. Dia pun pintar bermain taktik untuk mengelirukan pemangsa oleh gerakan mengagumkan. Sekumpulan kuda belang berdiri atau bergerak rapat bersama-sama boleh muncul sebagai apa kata orang tu, jisim besar jalur kelipan ya, menjadikannya lebih sukar bagi singa untuk memilih sasarannya. Tengok tu ya, singa kan tajam panca inderanya, telinganya, hidungnya. Dia tahu saja di mana saja si belangnya ada. Ya, dia suka makan daging si belang ini. Karena si belang ni dagingnya kok mungkin sedap lah ya. Bonda tidak pernah rasa lah ya. Ada setengah-setengah orang-orang yang tinggal dalam hutan ya. Seperti orang-orang yang dibesarkan dalam hutan, dia pernah merasakan ya. Merasakan daging ini, katanya dagingnya serupa seakan-akan kuda yang biasa juga ya. Okey, belang ni boleh digunakan digunakan pakai sebagai isyarat visual dan pengenalan ya. Walaupun corak penjalurannya adalah unik untuk setiap individu. Ya, tidak diketahui sama ada kuda belang ni dapat mengenali satu sama lain melalui jalur mereka. Lihat itu. Jalur mereka juga memain peranan ya. Dia semacam kata orang daya tarik lah gitu ya. Daya tarik ya. Semacam radar mengesan ya, mengesan di mana mereka berada ya. Jadi eksperimen oleh pengkaji yang berbeza menunjukkan bahawa jalur yang berkesan dalam menarik lebih sedikit lalat ya, termasuk lalat dan lalat kuda tabanit yang menghisap darah. Wah, kuda juga ada lalatnya ya, menghisap darah ya. Jadi sebuah eksperimen di tahun 2012 di Hungary menunjukkan bahawa model kuda belang ni hampir menarik lalat kuda tabanit. Lalat ini tertarik dengan cahaya
Wow, polarisasi dan kajian menunjukkan bahawa jalur hitam dan putih mengganggu pola yang menarik. Mungkin kerana warnanya lah yang buat lalat ini menarik, ya. Jadi lebih lagi, daya tarikan meningkat terhadap lebar jalur. Maka jalur yang agak sempit daripada 3 spesies hidup kuda belang ni harus tidak menarik kepada lalat kuda. Lalat kuda yang lain. Waduh. Wah, ini hebatlah. Ini satu pengetahuan juga ya untuk kita mengetahuinya ya yang lebih mendalam lagi. Apa kata orang tu ketahuilah ya, kenapa kuda belang ni tidak boleh ditunggang ya. Kita tidak, saya Bunda rasa memang tidak pernah melihat orang menunggang kuda belang ya. Ya. Jadi jawapannya adalah kuda belang ni bukan binatang yang boleh didomestikasikan ya. Kuda belang ni mempunyai kesemua ciri domestikasi kecuali ciri yang keempat, ke-5, 6. Kuda belang ni adalah binatang yang cepat, panik dan dia tidak jinak. Ya, dia tidak jinak dia sukar untuk dijinak ya. Jadi dia tidak jinak itu adalah sikap semula jadinya dia ya, tidak mudah